Salam sejahtera, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ramai orang yang mengatakan Akmal Saleh makin merepek, makin taksub melawan presiden, makin taksub dengan PAS, makin suka dengan PAS. Dalam satu siaran audio siar yang dibuat melalui audio siar Keluar Sekejap bersama Khairi Jamaluddin, saya sudah menonton video itu. Anda sudah tonton? Akmal Saleh ketika ditanya tentang pilihan raya Melaka yang akan berlaku dijangka akan berlangsung tahun ini, soalan daripada Khairi Jamaluddin ialah siapa ataupun apakah pilihan yang patut dibuat oleh UMNO mengikut Akmal Saleh. Sama ada bertanding solo atau bekerja sama. Jawaban Akmal Saleh benar-benar mengejutkan Khairi Jamaluddin sendiri. Bukan hanya kita yang terkejut, tetapi Khairi Jamaluddin sendiri terkejut dengan pilihan jawaban Akmal Saleh. Akmal Saleh menjawab, dia memilih untuk bekerja sama dengan PAS. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam jawaban itu mengejutkan kita. Akmal Saleh kata dia mau bekerja sama dengan PAS. Dengan jawaban, dia kata bekerja sama disebabkan oleh kerana penyatuan orang Melayu. Namun tuan-tuan dan puan-puan sekalian, satu perkara yang menarik ialah apakah Akmal Saleh sedia untuk membahagikan kerusi mereka kepada PAS? Tuan-tuan dan puan-puan, untuk makluman anda semua, PAS memiliki kosong kerusi di Melaka. Tiada kerusi langsunglah PAS di Melaka. Tapi kalau PAS nak bekerja sama dengan UMNO Barisan Nasional, sediakah UMNO Barisan Nasional, khususnya Zahid Hamidillah sebagai Presiden UMNO, menyerahkan kerusi kepada PAS yang belum pernah menang tahu? Dia tiada kerusi di Melaka. Sanggupkah Akmal Saleh menyerahkan kerusi Marlimau kepada PAS dan bekerja sama? Tapi jawaban Akmal Saleh memang dia kata parti perlu berbesar hati beri kerusi kepada PAS. Aku rasalah kan itu jawaban Akmal Saleh. Belum tentu itu jawaban daripada Zahid Hamidi. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, melihat kepada jawaban itu seakan-akan Akmal Saleh macam hero lah kan. Tapi sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, politik ini jauh lebih daripada itu. Banyak sudah kita belajar bahawa apa yang mereka cakap sebenarnya tidaklah serupa bikin. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dalam pada itu, Akmal Saleh juga menegaskan satu perkara. Bahawa dia akan tetap membuat pendirian dan prinsipnya kekal sama. Yaitu tidak akan bekerja sama dengan DAP ataupun Pakatan Harapan. Target utama saya, kata Akmal Saleh di dalam temu bual bersama dengan uh, Khairi Jamaluddin, ialah penyatuan orang Melayu. Sejauh mana benarnya hasrat Akmal Saleh itu? Mungkin besar, tapi belum tentu akan disokong oleh UMNO sendiri. Saya tak pasti berapa ramai penyokong akar umbi UMNO, penyokong pimpinan UMNO yang bersetuju dengan cadangan Akmal Saleh. Bahawa parti perlu berbesar hati beri kerusi kepada PAS. Silap-silap hari bulan, perkara ini akan menjahanamkan UMNO Barisan Nasional sendiri. Akmal Saleh kena tahu, PAS ni kalau dia minta kerusi, katalah dia minta. Daripada 28 dia minta separuh. Akmal Saleh setuju kan nak bagi kepada PAS. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dan Akmal Saleh kena tahu. PAS ni dia akan bertanding di kerusi yang ada Melayu Islam. UMNO hanya akan bertembung dengan PAS. Jarang sekali UMNO bertembung dengan DAP. Itu yang Akmal Saleh mungkin lupa. Jadi kerusi yang PAS akan minta ialah kerusi selamat. UMNO itu sendiri.
Apa pula pendapat Akmal Saleh kalau dia terfikir benda tuh? Itulah sebabnya ramai orang kata Akmal Saleh ini makin hari makin merepek dan makin lama makin macam tidak mengutamakan kepimpinan parti kata mereka. Entahlah. Adakah tidak lama lagi Akmal Saleh akan menyertai PAS? Aku pun tidak tahulah. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebelum kita teruskan ulasan ini, saya ingin perkenalkan kepada Anda semua. Ini ialah terapi imun Transofector for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita jadi bodoh, kita kena penyakit. Penyakit itu berakar di dalam tubuh badan kita kerana imun badan kita tidak lagi kuat untuk menghapuskan akar penyakit tersebut. Tetapi dengan adanya terapi imun ini, ia mengajar, mendidik, menguatkan dan menyeimbangkan imun badan kita. Terapi imun ini bukan ubat, tidak menyembuhkan penyakit, tetapi dia menguatkan imun badan kita, mendidik imun badan kita supaya imun badan kita mengenal mana satu lawan, mana satu kawan dalam tubuh badan kita. Lalu imun badan itulah yang bertindak menghapuskan semua akar penyakit yang ada dalam tubuh badan kita. Lalu kita sembuh daripada penyakit itu. Tuan-tuan dan puan-puan, produk ini lulus KKM, halal dan diperakui oleh doktor-doktor di seluruh dunia. Cepat dapatkannya melalui nombor telefon saya yang tertera. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mungkin ini adalah jawapan yang Tuhan hantar kepada Anda semua untuk penyelesaian masalah kesihatan Anda. Cepat dapatkannya melalui nombor telefon saya yang tertera. Terima kasih. Hamzah Zainuddin, Ketua Pembangkang daripada Parti Bersatu. Nak keluar PN, nak bawa 15 orang daripada Parti Bersatu. Betul ke ni? Ni berita cakap macam tu. Kau ya benar kau, tiap-tiap hari aku tengok duk balon PMX ni. Macam-macam senjata kau balon. Dengan meriam apa semua. Lalah kali yang robohnya kapal Bersatu. Strategi apa kau guna ni? Ni kalau Sun Tzu ada ni, dia pun pening kepala tengok kau punya strategi ni. MP daripada Parti Bersatu ada 31 orang. Okey lah, tolak 6 orang sebab dia lari pergi dekat PMX. Tinggal 25. 25 orang tu pula, 2 orang pula kena pecat. Tinggal 23. Seorang pula kena gantung. Tinggal 22. Yang 22 tu pula Hamzah nak bawa lari 15. Tinggal 7 orang. Jadi tinggal 7 orang ya, Kem Muhyiddin Yassin. Lepas tu Muhyiddin Yassin nak jadi PM yang ke-11 pula. Haru. Hamzah Zainuddin, Ketua Pembangkang daripada Parti Bersatu. Nak keluar PM. Anda dah tonton video tadi? Terima kasihlah kepada rakan yang selalu aku ikuti video-video dia. Kali ini aku ambil sedutan sedikit video ini. Harap-harap dia gembiralah kan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ada satu laporan menyatakan kononnya Hamzah Zainuddin bakal meninggalkan Perikatan Nasional dengan menyakat 15 ahli parlimen Perikatan Nasional. Macam yang dikatakan oleh rakan tadi dalam video itu. Dia kata, kalau Hamzah Zainuddin membawa 15 orang itu, Muhyiddin sebenarnya hanya ada 7 orang ahli parlimen lagi. Dia nak pergi ke mana? Pertama yang kita nak ulas ialah, kalau Hamzah Zainuddin nak keluar daripada PN, dia nak keluar ke mana? Dan mengikut sumber yang menyatakan itu, kononnya Hamzah Zainuddin juga bakal seakan-akan mau menyertai Pakatan Harapan. Lucu tapi benar. Aku rasa tidak sekali-kalilah Pakatan Harapan akan menerima Hamzah Zainuddin yang sudah menyerang, bukan calang-calang diserang Anwar Ibrahim. Tapi yang lebih lucu lagi, ada kenyataan Akmal Saleh hari ini seakan-akan sedia menerima Hamzah Zainuddin jika bersama dengan Parti UMNO Barisan Nasional lagi. Ini betul-betul paling haru biru lah kan. Okeylah, kalau Hamzah Zainuddin nak menyertai UMNO, itu terpulanglah pada UMNO. Tapi aku rasa Zahid Hamidi tidak akan sesekali menerima beliau, kerana Zahid Hamidi pernah mengocop Hamzah Zainuddin sebagai seorang yang kuat
berbohong dan menipu. Dan tuan-tuan dan puan-puan, yang paling menyedihkan ialah bagaimana Muhyiddin Yassin mau jadi Perdana Menteri lagi kalau dia hanya ada 7 orang ahli parlimen lagi yang menyokong dia. Yang lainnya kini bersama dengan Hamzah Zainuddin, kini bersama dengan orang yang telah dipecat dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ini memang lucu tapi benar. Benar tapi lucu. Persoalannya sekarang ialah apakah pendedahan kononnya Hamzah Zainuddin menyertai atau keluar daripada Perikatan Nasional bersama 15 ahli parlimen ini boleh dipercaya atau tidak. Saya masih konsisten mengatakan bahwa di Malaysia ini politiknya jangan kita terlalu percaya. 1 atau 9 daripada 10 yang dikatakan oleh ahli politik di Malaysia ini seringkali berbau pembohongan. Apa maksudnya? Lain dia cakap hari ini, lain besok akan berlaku. Dan banyak kali juga kabar angin dinafikan, tetapi akhirnya kabar angin itu jadi kebenaran. Walau bagaimanapun tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pendedahan video ataupun berita menyatakan Hamzah Zainuddin kononnya dispekulasikan bakal membawa 15 ahli parlimen keluar Perikatan Nasional. Ini bukan berita yang baik untuk Muhyiddin, Bersatu, maupun PAS sekalian. Sia-sialah mereka berangan-angan dan mereka tidak akan mampulah menjadi kerajaan kalau beginilah ceritanya. Seburuk manapun kerajaan yang ada sekarang ini, lebih buruk lagi keadaan pembangkang sekarang ini. Situasi mereka sangat buruk, situasi mereka tiada harapan langsung. Mau harapkan mereka jadi kerajaan, minta ampunlah. Tidak payahlah jadi kerajaan kalau beginilah keadaan mereka yang huru-hara. Nanti kalau mereka jadi kerajaan, silap-silap hari bulan, kita bukan makin maju, tapi huru-hara setiap hari hanya menunggu dan menanti perbalahan sini sana. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda untuk video ini. Sekali lagi kita tonton video ini dan tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Hamzah Zainuddin, Ketua Pembangkang daripada Parti Bersatu, nak keluar PN, nak bawa 15 orang daripada Parti Bersatu. Betul ke ni? Ni berita cakap macam tu. Kau ya benar kau. Tiap-tiap hari aku tengok duk balon PMX ni. Macam-macam senjata kau balon. Dengan meriam apa semua. Lalah kali yang robohnya kapal Bersatu. Strategi apa kau guna ni? Ni kalau Sun Tzu ada ni, dia pun pening kepala tengok kau punya strategi ni. MP daripada Parti Bersatu ada 31 orang. Okey lah, tolak 6 orang sebab dia lari pergi dekat PMX. Tinggal 25. 25 orang tu pula, 2 orang pula kena pecat. Tinggal 23. Seorang pula kena gantung. Tinggal 22. Yang 22 tu pula Hamzah nak bawa lari 15. Tinggal 7 orang. Jadi tinggal 7 orang je Kem Muhyiddin Yassin. Lepas tu Muhyiddin Yassin nak jadi PM yang ke-11 pula. Haru. Hamzah Zainuddin, Ketua Pembangkang daripada Parti Bersatu, nak keluar PM. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebelum kita teruskan ulasan ini, saya ingin perkenalkan kepada anda semua. Ini ialah terapi imun Transofactor for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita jadi bodoh, kita kena penyakit. Penyakit itu berakar di dalam tubuh badan kita kerana imun badan kita tidak lagi kuat untuk menghapuskan akar penyakit tersebut. Tetapi dengan adanya terapi imun ini, ia mengajar, mendidik, menguatkan dan menyeimbangkan imun badan kita. Terapi imun ini bukan ubat, tidak menyembuhkan penyakit, tetapi dia menguatkan imun badan kita, mendidik imun badan kita supaya imun badan kita mengenal mana satu lawan, mana satu kawan dalam tubuh badan kita. Lalu imun badan itulah yang bertindak menghapuskan semua akar penyakit yang ada dalam tubuh badan kita. Lalu kita sembuh daripada penyakit itu. Tuan-tuan dan puan-puan, produk ini lulus KKM, halal dan diperakui oleh doktor-doktor di seluruh dunia. Cepat dapatkannya melalui nombor telefon saya yang tertera
Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mungkin ini adalah jawaban yang Tuhan hantar kepada Anda semua untuk penyelesaian masalah kesehatan Anda. Cepat dapatkannya melalui nombor telefon saya yang tertera. Terima kasih. Apa kata kita tak sayang kepada Presiden? I am the number one supporter to the Presiden yang ada hari ini. Saya nasihatkan dia lah, ya, bertaubat cepat-cepat. Jangan setiap kali ada pilihan raya kecil, adalah pilihan negeri, membohong, menipu, bawa isu itu dah ini. Saya kenal dia daripada zaman muda lah, kuat membohong. Ya, malangnya dia jadi ketua pembangkang di Parlimen Malaysia sekarang. Malangnya. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Sebelum saya mulakan ulasan ini, saya hanya mau nasihatlah kepada Akmal Saleh. Cukup-cukuplah menimbulkan kontroversi. Hari ini, Akmal Saleh di dalam satu kenyataan yang ditulis ini, menurut laporan ini, UMNO terbuka menerima semula mana-mana bekas ahli termasuk Timbalan Presiden Bersatu Hamzah Zainuddin. Selari dengan pendekatan inklusif dan hasrat parti, menyatukan orang Melayu, kata pemimpin parti itu. Ketua Pemuda UMNO, Datuk Dr. Akmal Saleh berkata, pendirian itu telah dinyatakan dalam Perhimpunan Agung UMNO PAU 2025 dan tidak terhad kepada Hamzah Zainuddin semata-mata. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, aku punya nasihat lah kan. Daripada mengambil Hamzah Zainuddin semula, lebih baik Akmal Saleh cadangkan ambil balik Sahril Hamdan, Khairi Jamaluddin dan sebagainya. Okeylah, mungkin Akmal Saleh lupa tentang perkara ini. Jom tonton dulu video ini. Apa kata kita tak sayang kepada Presiden? I am the number one supporter to the Presiden yang ada hari ini. Saya nasihatkan dia lah, ya, bertaubat cepat-cepat. Jangan setiap kali ada pilihan raya kecil, adalah pilihan negeri, membohong, menipu, bawa isu itu dah ini. Saya kenal dia daripada zaman muda lah, kuat membohong. Ya, malangnya dia jadi ketua pembangkang di Parlimen Malaysia sekarang. Malangnya. Siapa kata kita tak sayang kepada Presiden? I am the number one supporter to the Presiden yang ada hari ini. Saya nasihatkan dia lah, ya, bertaubat cepat-cepat. Jangan setiap kali ada pilihan raya kecil, adalah pilihan negeri, membohong, menipu, bawa isu itu dah ini. Saya kenal dia daripada zaman muda. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sudah tonton video itu? Mungkin video itu Akmal Saleh kena tonton berpuluh-puluh kali baru dia faham. Hamzah Zainuddin, kata Zahid Hamidi, kuat berbohong. Dia kenal sejak dari muda lagi. Akmal Saleh harus tahu, bukan semua yang dia cakap orang akan setuju. Antara komen dalam ruangan netizen, mereka kata kalau Hamzah Zainuddin kembali semula dalam UMNO, aku tak akan undi UMNO. Kata beliau, lebih baik aku undi PKR. Ada juga yang kata Akmal Saleh dah makin tak boleh pakai. Seorang lagi netizen kata kalau UMNO terima kembali Hamzah dan Parti PAS PN, aku dan family aku kompom tak akan undi BN, undi UMNO lagi sampai bila-bila. Anda bagaimana pula? Yang menonton video ini, Anda adalah penyokong Akmal Saleh, penyokong UMNO BN atau bagaimana? Adakah Anda setuju kalau Hamzah Zainuddin bersama ahli-ahli parlimen politik Barisan Nasional UMNO yang telah mengkhianati UMNO dulu kembali semula kepada UMNO? Ada yang kata, UMNO nampak cantik sekarang dan tolong jangan terima sampah-sampah yang pernah khianat demi kepentingan sendiri. Kata beliau, taking him and other back along with him will the worst decision ever. Hope you aware with it, Datuk, kata seorang lagi netizen. Seorang lagi kata nampak sangat ketandusan sokongan. Dulu pi buang orang, lani mai panggil balik, katanya. Seorang lagi netizen
berkata bagi peluang kepada pemimpin muda menerajui kepimpinan UMNO yang sudah veteran, baik berehatlah, lebih baik, terutamanya yang suka melompat parti dan tikam parti. Kata seorang lagi netizen, masuk lagi tak apa, lain kali boleh keluar lagi. Ada juga yang memberikan peringatan kepada Akmal Saleh, tindakan kamu ini menyebabkan lebih ramai orang akan tinggalkan parti UMNO. Dan ada yang kata, pecat sajalah Akmal Saleh nih, makin lama makin bengong katanya. Ada yang kata, dah mula start lah merepek Akmal Saleh katanya. Las-las pusing sama dia, pusing lagi. Orang harap Akmal keluar UMNO, joinlah Parti Bersatu sebab keberanian sangat beliau menentang pucuk pimpinan. Sekarang kau tengok dia pelawak orang masuk UMNO pula. Bagi peluang kepada pemimpin muda, kata yang seorang lagi, Akmal boleh tolong semak. Dah telah Hamzah Zainuddin telah dimuntahkan kepada UMNO selama dia jadi pembangkang, kata beliau. Betul-betul akhir zaman, kata beliau lagi. Ada juga netizen kata, baik terima masuk dan tonjolkan semula KJ dan Sahrir. Zahid pasti akan tolak, katanya lagi. Inilah ketua pemuda paling lemah. Dia hianat keluar parti, kau boleh pula ucap welcome back, kata seorang lagi netizen. Sandiwara bersatu, Hamzah akan ambil alih, bersatu kembali kuat dengan kemaskan kembali ahli yang dipecat. Hamzah masuk, Akmal keluar, kata netizen. Kata kini kalau ambil akan cari penyakit lah, kata seorang lagi netizen. Ramai yang kata Hamzah Zainuddin ini katak yang akan membawa penyakit kepada UMNO dan BN. Dialah pengkhianat, masa UMNO susah, mereka lari. Tak mungkin Hamzah akan masuk UMNO. Dia sedang mencari jalan untuk kuatkan Bersatu. Dia nampak akan jadi Perdana Menteri, kata netizen. Ada juga yang kata, Hamzah Zainuddin kalau masuk dalam UMNO akan jadi sampah. Apa pendapat Anda semua? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebelum kita teruskan ulasan ini, saya ingin perkenalkan kepada Anda semua, ini ialah terapi imun Transofector for Life, terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita jadi bodoh, kita kena penyakit. Penyakit itu berakar di dalam tubuh badan kita kerana imun badan kita tidak lagi kuat untuk menghapuskan akar penyakit tersebut. Tetapi dengan adanya terapi imun ini, ia mengajar, mendidik, menguatkan dan menyeimbangkan imun badan kita. Terapi imun ini bukan ubat, tidak menyembuhkan penyakit, tetapi dia menguatkan imun badan kita, mendidik imun badan kita supaya imun badan kita mengenal mana satu lawan, mana satu kawan dalam tubuh badan kita. Lalu imun badan itulah yang bertindak menghapuskan semua akar penyakit yang ada dalam tubuh badan kita. Lalu kita sembuh daripada penyakit itu. Tuan-tuan dan puan-puan, produk ini lulus KKM, halal dan diperakui oleh doktor-doktor di seluruh dunia. Cepat dapatkannya melalui nombor telefon saya yang tertera. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mungkin ini adalah jawapan yang Tuhan hantar kepada Anda semua untuk penyelesaian masalah kesihatan Anda. Cepat dapatkannya melalui nombor telefon saya yang tertera. Terima kasih. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Wow, penemuan kali ini mengejutkan ramai orang. Bayangkan bagi kita orang-orang biasa, bilik tidur tempat untuk berehat dan tidur. Tetapi ada orang nih, dia menyimpan duit rasuah di dalam bilik tidur. Bukan sedikit, tapi punyalah banyak. RM 800.000. SPRM temui uang tersebut. Di mana? Di dalam bilik tidur. Di dalam bilik tidur di rumah dua pegawai immigration grade rendah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ini memang menggemparkan kita, mengejutkan kita lah kan. Bayangkan, menurut laporan ini,
RM800.000 itu ditemui di dua rumah pegawai immigration grade rendah. Kita bukan nak cakap grade rendah kah, grade tinggi kah, tidak. Tetapi bagaimana orang yang grade rendah memiliki duit RM800.000 tunai pula tu di dalam bilik tidur. Wow. Kamu di dalam bilik tidur kamu ada berapa wang tunai? Silap-silap hari bulan RM100 pun tiada kan? Tapi orang ni kerjanya grade rendah tapi ada RM800.000. Apa cerita? Dalam serbuan counter setting yang dilakukan SPRM telah pun menyita beberapa barangan seperti 22 kenderaan, 75 barangan kemas, 12 jam tangan dan membekukan 215 akaun bank. Wah, ini tuan-tuan dan puan-puan, bayangkan. 22 buah kenderaan, 75 barangan kemas dan 12 jam tangan. Ini bukan satu jumlah yang kecil. Kita ni dapat 2 kereta pun dah gembira. 1 kereta gembira. Ini ada 22 kenderaan dengan 75 barangan kemas. Anda ada berapa barangan kemas? Jam tangan kita beli di kedai-kedai, di tepi jalan kan. Orang ni, jenamanya luar biasa. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM telah mendedahkan berhubung penemuan wang ringgit bernilai hampir RM800.000 di rumah 2 pegawai immigration yang bergrade rendah. Wang tersebut ditemui selepas pihak SPRM melakukan serbuan melibatkan sindiket counter setting. RM518.250 pula ditemui dalam bagasi di Pahang, manakala RM248.443 pula dijumpai dalam bilik di Melaka. Menurut Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki, dalam beberapa serbuan yang dijalankan SPRM telah menemukan duit bernilai RM518.250 di dalam sebuah bagasi di kamar tidur pegawai wanita immigration bergrade KP22 di Pahang. Manakala duit berjumlah RM248.443 pula ditemukan berada di bawah katil di sebuah bilik utama pegawai immigration lelaki grade KP19 di rumahnya yang terletak di Melaka. Jumlah wang tunai itu adalah sebahagian daripada 1.49 juta wang tunai yang disita terhadap penguatkuasa yang bersekongkol dengan sindiket counter setting. Sepanjang operasi ini, SPRM turut menyita wang tunai sebanyak RM41.990 serta RM696. Ujarnya memetik Harian Metro. SPRM turut menyita 22 kenderaan, barangan kemas dan membekukan 215 akaun bank. Jelas Azam, selain wang tunai sebanyak 27 keping dinar emas dengan berat 575.75 gram dianggarkan bernilai RM200.000 juga disita dari pegawai immigration grade KP22 di Negeri Sembilan. Tambah beliau lagi, sepanjang operasi itu dilakukan, SPRM telah bertindak menyita sebanyak 22 unit kenderaan, iaitu 9 kereta dan 13 motosikal. Turut disita ialah lebih 75 barangan kemas seperti cincin, gelang, rantai loket dan subang selain 12 jam tangan pelbagai jenama. Selain itu, pihaknya juga membekukan sebanyak 215 akaun bank milik 16 syarikat serta 84 individu dengan nilai pembekuan melebihi daripada 3.6 juta ringgit. Counter setting adalah sindiket mempromosikan pakej masuk Malaysia. Sementara itu, beliau juga mendedahkan modus operandi counter setting merupakan sindiket yang mempromosikan pakej untuk masuk ke negara ini melalui platform media sosial seperti Facebook,
Telegram, dan aplikasi lain. Pihak agen akan berhubung dengan pegawai immigration melalui WhatsApp untuk mengetahui tarikh yang sesuai bagi membolehkan kumpulan warga asing yang datang ke Malaysia sebagai pelancong. Manakala pegawai immigration pula akan memberikan green light lampu hijau sekiranya tarikh tersebut adalah sesuai. Ejen atau sindiket akan memberikan butiran pasport dan gambar kumpulan warga asing yang akan tiba melalui WhatsApp kepada pegawai immigration terbabit. Pegawai itu akan memberikan maklumat nombor kaunter khas yang perlu dituju oleh kumpulan warga asing untuk pelepasan masuk ke Malaysia. Wow, ini memang menarik tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan bersyukurlah kerana sekarang ini SPRM begitu aktif. Negara kita sudah mula melakukan sesuatu yang tidak pernah orang lakukan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye.